Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan dialog peradaban? Dialog seperti kita tahu ialah perbicaraan, perbualan, percakapan serta pertukaran pendapat. Manakala peradaban pula ianya bermaksud tamadun ataupun kehidupan bermasyarakat. Apabila digabungkan, ianya adalah komunikasi di antara hubungan sesebuah masyarakat serta negara. Seperti yang kita tahu juga, dialog juga sebenarnya banyak membawa kebaikan kepada masyarakat, negara dan khazanah peradaban itu sendiri. Oleh itu, bagi kita mencapai hasrat mulia ini, maka satu semangat baru perlu dipupuk supaya masyarakat di dunia hari ini memilih untuk berdialog dan bukannya berkonflik. Kerjasama untuk berdialog juga amat penting bagi menghalang dan mengekang dominasi Barat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada penonton-penonton video ini. Jadi hari ini, saya bersama ahli kumpulan saya yang lain akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang kepentingan dialog peradaban di Malaysia. Ayuh. Saya akan menceritakan tentang kepentingan dialog peradaban di dalam negara Malaysia. Isi yang pertama ialah mewujudkan kesedaran kesatuan dan kejujuran. Dalam negara Malaysia, masyarakat kita terdiri daripada berbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan sebagainya. Pergaulan antara kaum mewujudkan dialog yang membawa kepada kesatuan. Sebagai contoh, dalam negara kita terdapat dua tragedi yang berlaku, iaitu tragedi bom, iaitu tragedi di Kampung Medan dan tragedi di pada 13 Mei 1969. Dialog dan perbincangan yang baik untuk mengelakkan permusuhan antara kaum. Seterusnya saya akan menceritakan tentang isi yang kedua dalam kepentingan dialog peradaban, iaitu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, menerusi dialog dan pergaulan, masyarakat lebih memahami budaya, agama, kaum yang berbeza. Sebagai contoh, dalam negara Malaysia, kita perlulah menghormati adat Islam yang dilakukan oleh kaum dan agama yang berbeza supaya mereka menghormati agama dan kaum kita sendiri. Seterusnya, masyarakat akan lebih peka terhadap sensitiviti kaum. Sebagai contoh, kita perlulah menghormati mereka dalam aspek keagamaan. Dan yang terakhir, ia dapat membentuk perpaduan antara kaum. Okey, isi ketiga pula membina barisan menentang dominasi Barat. Yang pertama, masyarakat bersepakat dan bekerjasama menentang anasir luar, contohnya seperti British, Portugis dan Belanda. Mereka ini ingin memecah belahkan negara melalui dialog berkesan. Yang kedua, permasalahan dapat diselesaikan dengan sesi dialog yang baik, bukan dengan keganasan dan konfrontasi. Okey, yang keempat pula adalah mencari penyelesaian bagi masalah global. Ini memberi kesedaran tentang masalah seperti masalah pencemaran sungai, kipas semula dan lain-lain. Seterusnya, dialog ilmiah seperti keping saran di dunia masa juga memainkan peranan penting dalam dialog peradaban. Okey, yang terakhir adalah memupuk semangat perpaduan untuk mengelakkan perselisihan faham. Yang pertama, hubungan sesama masyarakat dapat dieratkan dan mencapai perpaduan melalui dialog. Seterusnya, melalui dialog juga kita dapat berkongsi dan menyebarkan dakwah dan ilmu pengetahuan. Baik, jadi teman-teman saya dah terangkan kepentingan dialog peradaban. Kini giliran saya untuk terangkan berkenaan isu dialog peradaban. Pertama sekali, cabaran interaksi antara peradaban yang terangkan. Interaksi merupakan elemen penting untuk mengelakkan salah faham antara kekurangan dialog dalam sebuah masyarakat untuk mendalami suatu perkara boleh menyebabkan pendaian dan kesimpulan tersendiri pihak terhadap pihak lain. Oleh itu, bagi memahami pihak atau tamadun lain, kita haruslah menjalinkan suatu hubungan antara kedua belah pihak. Contohnya, interaksi antara penduduk di suatu kawasan taman perumahan dan terhad disebabkan perpecahan kaum dan status pendidikan. Di sini, contohnya universiti ataupun sekolah dapat memainkan peranan untuk menggalakkan interaksi dalam komuniti yang berpecahan. Seterusnya, perebutan kuasa politik dan ekonomi. Hal ini bukanlah di peringkat politik dalam negara sahaja, malah di peringkat antarabangsa juga sejak dahulu lagi. Perkara ini secara langsung akan menjatuhkan sesebuah negara dengan mudah. Contoh yang saya dapat bagi ialah perbalahan antara dunia Islam dan dunia Barat seperti perebutan tenaga minyak dan inovasi. Namun penting untuk dicatatkan bahawa perdebatan antara dunia Islam dan Barat
bukanlah konflik yang homogen untuk melibatkan semua individu atau negara dari kedua pihak. Ada banyak individu atau kelompok di kedua belah pihak yang mendorong dialog, pemahaman dan kerjasama antara entiti Islam dan Barat. Baiklah, saya akan sambung pada isu seterusnya tentang dialog peradaban, iaitu tentang kejahilan tentang tamadun yang lain. Kejahilan terhadap tamadun yang lain akan mendatangkan unsur keganasan di antara kedua-dua kaum, kedua tamadun, di mana kedua-dua tamadun ini akan berlakunya ketidakserasian dan juga kesalahpahaman dalam melakukan sesuatu perkara. Untuk isu seterusnya adalah persepsi yang salah, di mana persepsi salah berlaku akibat jahil antara tamadun-tamadun tadi lah. Jadi puncanya masyarakat itu tidak memahami budaya masyarakat yang lain, di mana bila tidak memahami budaya masyarakat itu sendiri akan berubah menjadi satu masyarakat yang berada di bawah terpuruk dan tidak berkembang. Sebagai contoh, Islam sendiri tidak ajar kita untuk menentang Barat secara kejam. Islam hanya menolak apa yang Barat bawa bercanggah dengan syariat Islam. Sebagai contoh lagi, tindakan ganas individu Muslim yang kita tahu dikenali sebagai rejim Zionis yang dikatakan membawa nama Islam, tapi itu adalah benda yang salah. Berikut adalah isu-isu tentang dialog peradaban. Baiklah, saya akan meneruskan dengan dapatan hasil kajian yang telah kami jalankan menerusi kaedah asas dengan menggunakan Google Form. Pertama sekali, majoriti respon kami terima adalah daripada jantina perempuan berumur 18 ke 25 tahun berbangsa Melayu yang rata-ratanya adalah pelajar IPTA yang mengambil ijazah sarjana muda. Seterusnya, sebanyak 10 soalan yang berkaitan dengan dialog peradaban telah kami tanyakan kepada responden. Namun, hanya 4 sahaja yang akan saya kongsikan di sini, seterusnya akan diterangkan dalam laporan kami. Soalan pertama adalah berkaitan mengapa dialog peradaban penting dalam konteks globalisasi kini. Sebanyak 46.7% memilih semua jawapan yang diberi, iaitu meningkatkan pemahaman antara budaya, mengurangi konflik dan ketegangan dan mempromosikan kerjasama internasional. Kemudian bagi soalan kedua, kita dapat lihat sebanyak 46.7% responden bersetuju bahawa manfaat utama dialog peradaban adalah dapat meningkatkan toleransi dan mengurangi stereotip, membangun perdamaian antara negara serta menambah pengetahuan dan penghargaan terhadap budaya lain. Seterusnya, persoalan keempat, sebanyak 46.7% responden berpendapat bahawa pelibatan masyarakat sivil dapat memperkuatkan dialog peradaban dengan membawa suara dan perspektif yang pelbagai, mempromosikan pemahaman antara budaya di peringkat tempatan serta mempengaruhi dasar dan praktik di peringkat global. Akhir sekali, soalan berikut menunjukkan 53.3% responden bersetuju bahawa melibatkan diri dalam kegiatan lintas budaya dan sosial, mengikuti program pertukaran budaya atau sukarelawan di luar negeri dan membaca buku atau menonton filem dari budaya yang berbeza merupakan langkah yang kukuh yang boleh diambil individu dalam mempromosikan dialog peradaban. Oleh itu, jelaslah bahawa usaha pembinaan sebuah tamadun bukanlah suatu kerja yang mudah kerana ini melibatkan pelibatan daripada semua masyarakat yang mengamalkan sikap kerjasama dan toleransi yang baik dengan semua orang, tidak mengira kaum dan bangsa. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.